Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu, nilai-nilai zaman dan nilai-nilai tempat, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijriyah. Kita masih lagi membicarakan pada halaman yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa minhu qawluhu ta'ala walal lailu sabiqun nahar mahmulun ala wajahaini. Al awwalu an yakuna al ma'na bisabaqi awwala iqbalihi wa akhira idbarin nahari. Al-thani an yakuna al ma'na akhira idbarin nahar wa awwala iqbalis subhi. Wa sabaqa al-lailu an-nahara biiqbalihi an yaqbala awwalul laili qabla akhiri idbarin nahari wa hadha ma la yakunu. Artinya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dalam menafsirkan lagi potongan daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 40 surah Yasin. Walal lailu sabiqun nahar. Tiada keperluan malam itu mendahului siang. Boleh diterima dengan dua wajah. Apa yang Allah maksudkan? Yang pertama, bahawa ada dua makna. Mendahului itu ialah mendahului detik awal permulaan malam. Detik awal permulaan malam itu yang selalu disebut telah tibalah waktunya, maknanya telah tibalah bermulanya malam hari. Dan detik akhir berlalunya siang. Sebaik sahaja terbenam matahari, berakhirlah waktu siang, dan disitulah bermulanya waktu malam. Maka disebut detik akhir berlalunya siang. Adapun wajah yang kedua dalam menjelaskan makna apa yang dimaksudkan mendahului malam, mendahului siang. Ada dua makna yang dapat dinyatakan, iaitu detik akhir berlalunya siang, tamatnya siang hari, dan detik awal waktu subuh. Disebut detik awal waktu subuh, tamatnya waktu malam. Tamatnya waktu malam merupakan detik awal waktu subuh. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menjelaskan lagi maksud sabiq, mendahului. Mendahului malam akan siang. Adakah membawa erti seperti malam mengejar siang, sebagaimana seseorang mengejar akan orang lain. Maksud mendahului malam akan siang itu ialah detik permulaan. Detik permulaan, bila bermulanya, iaitu detik permulaan malam. Dengan biasa disebut telah tibalah waktunya, iaitu waktu malam.
sebelum detik akhir berlalunya siang, membawa erti bermulanya malam sebelum berakhirnya siang. Perkara ini tidak akan berlaku. Wa hadza ma la yakunu. Tak mungkin, mestilah berakhirnya siang disusuli dengan bermulanya malam. Maknanya malam tak boleh bermula setelah berakhirnya siang. Tetapi disebut malam boleh mendahului siang. Tak mungkin ini berlaku. Baik, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menjelaskan lagi, masih lagi pada halaman yang ke-23 dalam mengupas lanjut maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 40 surah Yasin. Wa amma sabaquhu iyyahu bi idbarihi fa in sabaqa akhiru idbari laili awwala iqbali subhi qabla kaunihi wa hadha aidan la yakunu wa la yajuzu kaunuhu liannahuma diddani yatanafiyani wa yata'aqabani falidhalika lam yajuz sabaqa al-laili an-nahara fi syai'in min ahwalihi. Artinya, dan adapun mendahului malam akan siang itu ialah dengan berlalunya malam. Mendahului malam akan siang itu ialah dengan berlalunya malam. Kerana bahawasanya mendahului detik akhir berlalunya malam itu adalah detik awal waktu subuh. Nak dijelaskan di sini, maknanya berakhirnya waktu malam, bermulanya waktu subuh. Maka disebut detik akhir waktu malam itu maknanya berlalunya malam. Malam sudah meninggal pergi, malam berlalu, maka bermulalah detik awal waktu subuh, iaitu sebelum subuh. Sebelum subuh tiba-tiba sudah berakhirnya waktu malam, tak mungkin. Subuh itu serentak, sebaik sahaja berakhirnya malam. Sebaik sahaja berakhirnya malam, bermulalah subuh. Mana boleh. Malam sudah berlalu begitu lama, subuh belum muncul lagi. Perkara ini juga tidak boleh berlaku. Wa hadza aidan la yakunu. Penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menjelaskan kepada kita, tak patut sekiranya manusia tergamak dalam membuat pindaan takwim. Nak dijelaskan di sini apa yang berlaku. Sebenarnya yang mudah kita fahami, bulan Ramadan, di situ ada kewajipan ibadah puasa. Dan bulan Ramadan berdasarkan ketetapan daripada hilal Ramadan, anak bulan Ramadan. Baik. Maka bulan Ramadan boleh berlangsung di bulan Januari. Kerana Januari berdasarkan
gerakan ketara matahari. Bulan Ramadan boleh berlangsung di bulan Februari. Bulan Ramadan boleh berlangsung di bulan Mac. Bulan Ramadan boleh berlangsung di bulan April. Yang sering kita perkatakan kerana jumlah hari dalam setahun. Bagi takwim Hijri, jumlah harinya 354 hari. Takwim Masihi, jumlah harinya setahun 365 hari. Maka berlaku perbezaan 11 hari di antara takwim berasaskan matahari dengan takwim berasaskan bulan. Baiklah, maka takwim Masihi melebihi 11 hari, 365 hari. Takwim Hijri 354 hari. Maka manusia dapat mudah menerima. Sebab itu takwim Hijri setiap tahun akan lebih awal 11 hari daripada takwim Masihi. Itu yang mudah difahami. Setiap tahun takwim Hijri lebih awal 11 hari daripada takwim Masihi. Baik. Setelah memahami perkara itu dengan jalan yang paling mudah, maka dapat kita nyatakan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya untuk keperluan manusia. Sebagai satu keperluan manusia. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, bulan Ramadan boleh berlaku di bulan Disember. 3 tahun kemudian, bulan Ramadan jatuh di bulan November. 3 tahun kemudian lagi, 3 tahun lagi ke depan, bulan Ramadan berlaku di bulan Oktober. 3 tahun ke hadapan lagi, bulan Ramadan jatuh di bulan September. Kerana dalam tempoh masa 3 tahun, maka bulan Ramadan telah berganjak sebulan daripada bulan-bulan berasaskan matahari, iaitu tahun Masihi. Allah Maha mengetahui. Dengan kata lain, Allah yang menentukan bulan Ramadan boleh berlaku di musim sejuk. Dan ada tahunnya bulan Ramadan berlangsung di musim luruh. Ada tahun-tahunnya bulan Ramadan berlangsung di musim panas. Ada tahun-tahunnya bulan Ramadan berlangsung di musim bunga. Ada tahun-tahunnya bulan Ramadan berlaku di musim sejuk. Maka Allah Maha mengetahui bahawa Allah yang menggilir-gilirkan ibadah puasa Ramadan yang tetap dimulakan di bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu boleh berlangsung di musim sejuk, di musim luruh, di musim panas, di musim bunga. Kalau berlaku di musim sejuk, maka tempoh menahan diri daripada makan minum dan apa jua yang membatalkan puasa adalah tempoh yang paling pendek. Sekiranya Ramadan jatuh di musim panas, maka tempoh menahan diri, tempoh yang begitu panjang. Allah Maha mengetahui.
bagi kita yang hidup di garisan, hidup berdekatan dengan garisan khatulistiwa, kita akan mendapat panjang malam dan panjang siang itu tidak banyak perbezaan, sekadar 30 minit ataupun 1 jam perbezaan kadar panjang malam, kadar panjang siang. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki melanjutkan lagi perbicaraannya untuk kita betul-betul memahami apa yang Allah maksudkan daripada ayat 40 surah Yasin, dan kita benar-benar bertanggungjawab dalam membina takwim kehidupan. Kita bertanggungjawab dan kita mengetahui apa kepentingan takwim Hijri itu sendiri berbanding dengan takwim Masihi. Bukan nak membedakan, bukan nak membeda-bedakan darjat, tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita betapa takwim Hijri itu dibina dengan dui kalender berdasarkan 2 rujukan jasad langit, matahari dan bulan. Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menjelaskan lagi beberapa pendapat ulama falak yang lemah, kalaupun mereka ini bukan daripada tokoh ulama yang masyhur, tetapi pandangan, buah fikiran mereka perlu didengari dan diambil perhatian. Waqila makna la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar ay laisa laha an tatla'a lailan walal qamaru lahu an yatla'a naharan li'anna likulli minhuma sya'nan qudira lahu waqtan ufrida bihi fala yaqa'u bainahuma zajirun fayadkhulu ahaduhuma fi haddil akhar. Wa minhu qawluhu ta'ala wa kullun fi falakin yasbahun ay kullu wahidin minhuma lahu falakun yaduru fihi. Artinya, dan dikatakan segelintir daripada tokoh-tokoh ulama Islam, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 40 surah Yasin, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidak perlu matahari itu mendapatkan bulan, yakni mendahului bulan. Tidak perlu. Bagi matahari itu mendapatkan bulan ialah membawa makna tiadalah bagi matahari itu terbit di waktu malam. Matahari tak akan terbit di waktu malam. Kerana waktu malam itu bermula sebaik sahaja terbenam matahari. Dan tiadalah bagi bulan itu terbit di waktu siang, kerana bagi kedua-duanya matahari dan bulan itu ada urusan yang tersendiri yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kedua-duanya. Dan waktu yang telah ditentukan, maka tidak berlaku di antara keduanya itu halangan. Membawa erti apa perlunya matahari itu mendahului bulan?
maka bulan cuba menghalangi matahari. Apa perlunya? Ya, tak ada perlunya. Tidak ada wujudnya persaingan dan halangan. Maka mendahului salah satu daripada keduanya pada kedudukan yang lain. Menjelaskan sebagaimana yang Allah firmankan pada potongan terakhir ayat 40 surah Yasin. Wa kullum fi falakin yasbahun. Dan setiap satu daripada keduanya, matahari dan bulan itu, kedua-duanya beredar pada garis edaran masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 40 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi ini, bahawa bulan dan matahari yang dijadikan rujukan waktu kepada manusia. Matahari sebagai rujukan waktu harian, bulan sebagai rujukan waktu bulanan, maka digabungkan, maka wujudlah nilai tahunan. Maka itulah keperluan manusia meneruskan kehidupan. Maka di sini Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mengajak kita untuk kita menggunakan ilmu mantik, falsafah dalam kita meletakkan nilai matahari dan nilai bulan. Ya. Oleh itu dalam ilmu mantik, ilmu falsafah, mensabitkan sesuatu zat, maka nak disabitkan sesuatu zat perlu ada di situ meletakkan kategorinya yang disebut nau'un, bahagian mana. Yang kedua, dalam meletakkan status sesuatu zat itu, maka perlu dikenal pasti jenisnya. Dan begitu juga di antara dua zat ada persamaan, ada perbezaan. Barulah kita dapat menghargai dan kita tidak salah guna terhadap diri zat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka pada ayat 40 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita dua zat, dua sifat. Dua zat yang dimaksudkan matahari dan bulan. Dua sifat yang dimaksudkan pula malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala datangkan dulu tiga nilai. Pertama, nilai kategori, status dan perbezaan. Oleh itu, apabila kita lihat matahari dan bulan, matahari dan bulan ini dari segi kategorinya, kedua-duanya adalah makhluk Allah yang diletakkan di langit,
yang disebut sebagai ajramus samawiyah, jirim-jirim langit. Matahari jirim langit, bulan pun jirim langit. Tak perlu nak peningkan kepala berapa jarak bumi ke matahari, berapa jarak bumi ke bulan. Yang penting kita telah kategorikan matahari merupakan jirim langit, bulan merupakan jirim langit. Kemudian dari segi status, apabila sebut status, ada di situ nilai darjat yang berbeza. Kerana status bagi matahari itu, darjat bagi matahari itu ialah abdiya, matahari sebagai sumber cahaya. Maka cahaya matahari itu merupakan cahaya pancaran. Kerana matahari sumber cahaya. Berbeza dengan bulan. Bulan bukan sumber cahaya. Bulan merupakan makhluk Allah yang bijak dalam menerima cahaya dan membalikkan cahaya. Hebat bulan. Dia bukan sumber cahaya. Dia tak ada sumber. Dia trading saja. Tapi dialah yang kaya. Contoh Singapura. Dia pelabuhan. Dia trading sahaja. Ya, tapi dia lebih kaya daripada Malaysia. Apakan daya? Sumbernya dari Malaysia. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelaskan bulan itu jenisnya, jinsonnya, statusnya adalah nur. Nur, dia menerima cahaya dan membalikkan cahaya. Nur. Maka disebut sinaran cahaya bulan. Pancaran cahaya matahari, sumber. Sinaran cahaya bulan, kerana bersinar. Kenapa bersinar? Hebat dalam membalikkan dan memantulkan cahaya sehingga terserlah sinarannya. Baik, kemudian setelah kita meletakkan dari segi kategori, status, naon, jinsun, kali ini perhatikan di mana titik pertemuan matahari dan bulan dan di mana pemisah matahari dan bulan. Maka kita sedia maklum, matahari itu cahayanya dia, iaitu cahaya pancaran, sumber cahaya. Sebab itu satu keperluan bahawa setiap hari kita perlukan sumber yang Allah dah tentukan, sumber rezeki, ya, dan Allah salurkan rezeki melalui pancaran cahaya matahari. Maka pancaran cahaya matahari ini bersifat harian, hari-hari, hari demi hari, hari demi hari. Kerana itu keperluan rezeki. Cocok dinding nebeng, termuntah lagi. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Maka sebab itu Allah mensabitkan harian merujuk kepada matahari. Kerana nilai cahayanya adalah cahaya pancaran, sumber cahaya, keperluan manusia. Berbeza dengan bulan, kerana bulan itu cahaya sinaran. Oleh kerana cahaya sinaran bersinar, merupakan balikkan. Oleh kerana ianya merupakan balikkan, tak diperlukan untuk harian, tetapi ianya diperlukan untuk bulanan. Kenapa? Setelah harian meraih memperoleh dapatan, maka kita perlu menilai apa yang diraih, apa yang diperoleh,
ada tak di situ nilai tambah ataupun berkurang? Ada tak di situ nilai tumbuh ataupun mati? Ada tak di situ nilai kembang ataupun al-abtar, terbantut sekerat jalan dalam mempromosikan sambal ikan bilis? Ada tak di situ nilai yang disebut kembang ataupun terus menguncup dan layu? Maka ianya adalah keperluan bulanan, membawa erti keperluan harian matahari, keperluan bulanan si bulan itu sendiri. Allah gabungkan dua jasad, dua jirim langit ini bagi memenuhi keperluan manusia selagi mana manusia menjalani hidup di muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelaskan kedudukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat 40 surah Yasin itu dengan firman-Nya, wa kullum fi falakin yasbahun. Setiap jasad langit, baik matahari yang paling besar dilihat oleh mata kasar, begitu jua bulan yang agak kecil sedikit berbanding dengan matahari, kedua-duanya itu beredar pada garis edaran masing-masing. Tiada wujud saingan antara matahari dan bulan. Tak ada satu keperluan matahari mendahului bulan. Tak perlu. Maka yang jelas, matahari ada kelebihannya tersendiri, keistimewaan tersendiri, keutamaannya tersendiri. Begitu juga bulan ada kelebihan, keistimewaan, keutamaan. Inilah yang mudah dijelaskan dalam masyarakat Melayu, bahawa setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, setiap makhluk itu dilahirkan dengan 3 nilai: kelebihan, keistimewaan, keutamaan. Lahirnya saya sebagai seorang hamba Allah ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri saya. Keistimewaan membawa erti kelahiran saya tak sia-sia. Keistimewaannya tersendiri menunjukkan ada habuan rezeki yang Allah sediakan untuk saya. Kelebihan membawa erti jika dibandingkan saya dengan orang lain, ada yang mana Allah lebihkan habuan untuk saya berbanding dengan orang lain, ada yang mana Allah kurangkan habuan untuk saya pada yang lain. Manakala keutamaan, ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dalam tempohan masa menjalani hidup di muka bumi ini 60-70 tahun, dan dengan penempatan di muka bumi yang diberikan al-mustaqar ini, maka manusia perlu bijak dalam membuat pilihan, membuat keputusan, dan juga mengambil keuntungan. Mengambil di situ keputusan. 3, pilihan, keputusan, tindakan. Dalam membuat pilihan, mana yang perlu diutamakan? Dalam membuat keputusan, mana yang perlu diutamakan?
dalam mengambil tindakan apa yang perlu diutamakan. Maka kita terselamat daripada tipu daya hidup di bumi Allah ini. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka Allah Ta'ala sediakan kepada manusia alat pengukur waktu yang tepat. Matahari, alat pengukur waktu harian. Bulan, alat pengukur waktu bulanan. Memastikan bahawa manusia sebenarnya tak akan rugi dalam menjalani hidup di muka bumi. Pun begitu, oleh kerana manusia tidak dapat memanfaatkan takwim matahari dan takwim bulan, manusia dirundung malang dan terdedah dengan kerugian. Wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Menentukan untung rugi berdasarkan masa yang akan tentukan sama ada kita untung ataupun kita rugi hidup di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azminatu wal Amkinatu. Wallahu a'lam bissawab.